Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila kaffatil anbiya'i wal mursalin wa li azwajihi ummahatil mu'minin wa li ahli baitihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi ajma'in wa thumma ila arwahi masyayikhina wa muallimina wa ulama'ina wa khususan ila ruhi syekh musannif hadzal kitab wa usulihi wa furu'i wa man yantasibu ilaihi ajma'in syai'un lillahi lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma aftah alaina futuhal 'arifina bika bil hikmah waftah alaina min ladunka ilma kama fatahta ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bihaqqi Taha sayyidil kaunaini wa jaddil hasanaini abil batuli wal qasim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi jaddina sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair ya karim, amma ba'du. Faqala Syekh Ahmad bin Muhammad Zain bin Mustafa bin Muhammad Al-Fattani Al-Makki rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Fi risalatihi al-musamma bi faridatil faraidi fi ilmi al-aqaidi. Dan meniadakan atas muafakat iradah. Betul? Situ kan? Dia atas muafakat iradah. Dan baginya bagi sifat kudrat itu 7 ta'luk. Situ deh. Maknanya kita baca dah ke angka 2 tu, qauluhu atas muafakat iradah. Artinya bahawa Allah Ta'ala tiada mengada dan tiada meniada dengan kudratnya, melainkan akan barang yang telah ia Allah tentukan dia barang dengan iradat. Kita baca dah tu. Baca dah. Sambungnya hari ininya kata dianya, dan baginya bagi sifat kudrah, yakni sifat berkuasa. Bagi sifat kudrah, yakni bagi sifat berkuasa itu ada 7 ta'alluq. Ada 7 ta'alluq.
Cuba tengok gapo dia ta'alluq. Kalau kita bahasa mudahnya hijau, nah, urusan atau hijau dia panggil ta'alluq ni, hijau atau urusan. Itu dia panggil ta'alluq. Tapi sininya dia kata dan erti ta'alluq itu, dan bermula erti, yakni makna ta'alluq itu, dan tu wawu isti'naf, isti'naf lil bayan dia panggil, nak menyatakan apakah dia makna ta'alluq. Nah, gapo dia ta'alluq? Jadi dia kata dan bermula erti ta'alluq, makna ta'alluq itu khabar ialah menuntut oleh sifat akan pekerjaan yang lebih atas berdirinya sifat dengan zat. Itu dia panggil ta'alluq. Itu dah. Menuntut oleh sifat, nah, talabus sifat amran zaid. Maknanya menuntut oleh sifat akan pekerjaan yang lebih. Atau lebih ni kita kata akan pekerjaan yang lain. Begitu apa? Akan pekerjaan yang suku saka. Itu dah. Menuntut oleh sifat akan pekerjaan yang lebih. Yang lebih makna yang lain, yang asing, yang suku saka. Tuntut tu tu ataupun kita buat yang lebih. Yang lebih ni kita buat maf'ul mutlaq bagi menuntut. Boleh juga kita tak kedai gini, menuntut oleh sifat akan pekerjaan. Menuntut akan pekerjaan tu akan sebagai tuntut yang lebih, yang asing, yang suku saka, tu yang lain atas berdirinya sifat dengan zat, yakni di zat. Atas berdiri yakni atas adanya sifat dengan zat, yakni di zat. Begitu tak apa? Itu lebih molek lagi. Nah, jadi ta'alluq ni dikata ialah menuntut oleh satu sifat. Tak kira lah sifat kudrat ke, iradat ke, ilmu ke, sama' ke, basar ke, kalam ke, melainkan hayat satu. Hayat satu tak ada ta'alluq. Dia hanya sifat dan ada samarah saja, kesan daripada sifat, tetapi tak ada hijau bagi sifat, tak ada ta'alluq dia panggil. Sebab tu kita terjemuh hayat tu boleh dua. Mana? Hayat dengan makna sifat, perhidup. Hayat dengan makna samaratus sifat, hidup, gitu. Adapun menghidupi, itu bukan hijau sifat hayat. Itu dia panggil hijau sifat kudrat. Dia panggil sifatu fi'lin, sifat perbuatan dia panggil. Nah, itu bagai-bagai daripada ta'alluq sifat kudrat. Jadi selain daripada hayat, semua ada ta'alluq. Maka semua boleh diterjemuh, boleh dimaknai dengan tiga makna. Kudrat dengan makna sifat perkuasa, kudrat dengan makna samaratus sifat kuasa, kudrat dengan makna ta'alluq bagi sifat berkuasa. Dah. Itu contoh itu. Jadi gapo dia ta'alluq, dia kata ialah menuntut oleh sifat akan pekerjaan. Sifat tu nak buat hijau lain. Begitu dah. Nak buat hijau. Sifat tu ada hijau dia. Menuntut oleh sifat akan pekerjaan, mana sifat tu ada hijau dia. Tuntut, buat maf'ul mutlaq boleh. Akan sebagai tuntut lagu mana? Akan sebagai tuntut yang lebih, yang asing, yang lain, yang suku saka, dari yang suku saka, yang lain
atas berdiri ni, atas hijau asal sifat berdiri, yakni ada nyonya sifat dengan zat, yakni di zat. Itu dah. Ya, hijau sifat ni pertamanya ada di zat. Itu hijau kali pertama. Sebab tu tutup guru ada juga dia buat ibarat kata ta'alluq ni ialah hadap sifat kali kedua setelah hadap kali pertamanya sifat ada di zat. Ada juga ibarat lagi tu. Nah, gapo dia ta'alluq? Ta'alluq ni kata setengah tu guru kitanya, hadap sifat kali kedua setelah hadap kali pertamanya sifat ada di zat. Boleh juga kata gitu. Nah, ikutlah nak kata kena apa boleh. Mana apa maksud dua-dua ni sama yang mana? Yakni hijau pertama sifat, yakni ada di zat. Atau hijau pertama sifat, hadap pertama kali sifatnya ada di zat. Kerana sifat tak boleh bercerai tangga daripada zat. Walaupun dia bukan zat, tapi dia tidak boleh terasing, terpisah daripada zat. La hiya huwa wala hiya ghairuhu. La hiya huwa, tidaklah sifat tu ialah zat. Sifat ialah sifat, zat ialah zat. Sifat bukan zat. Sungguh pun kata sifat tu bukan zat, wala hiya ghairuhu, tapi sifat tu tak boleh pisah, tak boleh becek, tak boleh asing daripada zat. Jadi hijau pertama sifat kena ada di zat. Itu hijau pertama sifat. Lepas tu ta'alluq ni apa dia? Hadap oleh sifat kali kedua setelah hadap kali pertama sifat ada di zat. Tu guru kita kata itu. Awak mari mudah lagi ibarat daripada ni. Nah, mana hadap pertama sifat ada di zat. Lepas tu ta'alluq ni ke dia? Hijau sifat kali kedua setelah hijau wajib dia nya kena ada di zat. Itu hijau pertama dia ada di zat. Hadap kali dua, hijau kali keduanya apa? Itulah orang panggil ta'alluq. Hadap ke gapo? Nah, hadap kepada makdur, nah, maka dipanggil mengada meniada. Nah, tu dah. Hadap kepada murah, maka dipanggil menentu. Hadap kepada maklumat, maka dipanggil mengetahui. Hadap kepada masmu'ah, maka dipanggil mendengar. Hadap kepada mubsirah, maka dipanggil melihat. Itu dah. Itu contoh satu. Nah, hadap kepada mukhatab, maka dipanggil berkata-kata, menunjuk, meroyak, memberitahu. Itu dia panggil ta'alluq. Jadi mudah bahasa kitanya ta'alluq ni hijau lah. Hijau sifat tu buat hijau ke apa? Tu mudah. Tapi tak ada arah muka je tulis lagi tak, kita nak baca. Nah, bila baca payah nak faham, kita kena takdir. Bila takdir payah lagi nak faham. Kita kena buat ibarat tafannun fil ibarah dia panggil ni. Pelbagaikan pada mengibarat nak kita mudah faham gapo hak musannif ayat. Nah, jadi musannif kata dan bermula makna erti ta'alluq, yakni makna ta'alluq itu ialah menuntut oleh sifat akan pekerjaan. Maknanya sifat tu nak hijau gapo? Menuntut sifat akan hijau tu akan sebagai tuntut yang lebih, yang asing, yang lain daripada dari atas tu mana? Atas tu dipanggil boleh kata milik taklif pun boleh, ala ta'liliyah boleh. Kerana hijau pertama dia apa? Nak tutup gapo lagi? Muka hijau dia ada di zat. Kerana berdirinya, daripada berdiri, atau kerana berdirinya, kerana adanya, daripada adanya sifat dengan zat, yakni di zat. Jadi hijau pertama sifatnya ialah ada di zat. Lepas tu sifat tu menuntut akan hijau yang lain, hijau yang asing, hijau yang suku saka, selain daripada hijau pertama sifat ni ada di zat. Itulah dipanggil ta'alluq.
Jadi bahasa mudah kitanya ialah hijau, kerja, urusan, boleh ke? Bidang kuasa. Setengah tu guru dia buat kesimpulan bidang kuasa. Bidang kuasa kudrat ni gapo weh? Jadi bidang kuasa kudrat, iradat, ilmu, hayat, samak, basar ni orang panggil hadat sifat kali kedua setelah hadat sifat kali pertamanya ada di zat. Itu lagu tu. Baik. Dan tiada ta'alluq dan tidak ada sifat yang berbidang kuasa, yang bekerja, yang berurusan, melainkan bagi sifat ma'ani jua. Melainkan sifat yang ada bidang kuasa, yang ada urusan, yang ada kerja, hanya bagi sifat ma'ani jua dengan makna sahaja. Tapi jua pun selain daripada hayat. Selain daripada hayat dah. Hayat tu tak ada ta'alluq, tak ada bidang kuasa. Tak ada, orang panggil hadat kali kedua. Sifat hayat tidak ada hadat kali kedua. Setelah mana sifat hayat hadat kali pertamanya sifat hayat ada di zat Allah Ta'ala. Tak ada kali kedua. Lepas tu Allah hayyun, zat yang maha hidup, bihayatihi, dengan bersepakai di zatnya sifat pehidup. Gitu ya. Lepas tu apa hijau sifat pehidup? Tak ada. Hanya sebagai syarat fit ta'akuli, atau ka'anna syart fil waqi', seolah-olah syarat pada waqi', syarat ngoti ta'akul akal, nak disabitkan ada sifat-sifat di zat, kena syaratnya hidup ke mati. Maka Tuhan cerita dalam Quran, wa anatil wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Iktimaklah hatimu di atas zat yang maha hidup, tidak mati sekali-kali. Bermakna Tuhan itu bersifat dengan pehidup. Itu nanti kita sifat hayat baru kita bahas. Cuma nak ceritanya hanya sifat ma'ani sahaja yang ada ta'alluq, melainkan hayat. Kena waktu istisna tu. Sebab ada ni tak ayat ni, melainkan hayat tak sebut kan. Mungkin hayat-hayat pun ada juga ta'alluq. Tak ada hayat, tak ada ta'alluq. Itu dah. Habis. Cuba tengok angka 3 ada tak? Ada angka 3 tu. Qauluhu, bermula perkataannya perkataan bagi musannif, dan tiada ada ta'alluq melainkan sifat ma'ani jua. Ada kan? Inilah mana? Inilah barang ibarat yang dikatakan oleh Syekh Ahmad, tidak ada sifat yang mempunyai ta'alluq, tidak ada sifat yang mempunyai urusan kerja bidang kuasa, melainkan hanya sifat ma'ani sahaja, melainkan hayat sahaja. Inilah yang yakni qaul, pendapat yang diiktimadkan dia. Yakni pendapat yang diiktimad, mana? Pendapat yang dihukumkan mu'tamad. Itu mana? Pendapat yang diiktimad, mana? Pendapat yang dihukumkan mu'tamad. Pendapat yang dihukumkan dengan boleh berpegang. Itu mana? Iktimad ni mana? Berpegang. Pendapat yang diiktimad, mana? Pendapat yang dihukumkan dengan mu'tamad oleh muhaqqiqun. Muhaqqiqun tu jadi fa'il bagi iktimad. Jadi ulama muhaqqiq, mana ulama muhaqqiq? Ulama ulama muhaqqiqin ni dia panggil ulama yang mendatangkan ata bi mas'alatin ma'ad dalili. Itu ulama yang mendatangkan dengan satu masalah beserta dengan dalil, itu dia panggil muhaqqiq. Itu dia panggil muhaqqiq. Kalau mudaqqiq, ulama yang mendatangkan satu-satu problem, satu-satu masalah ma'ad dalil, berserta dengan dalil. Lepas tu dalil di atas dalil, itu dia panggil mudaqqiq.
yang menghalusi. Ini muhakkik. Dan berkata setengah mutakallimin. Setengah ni isyarat kepada tidak jimhu. Sebahagian saja. Boleh jadi pendapat yang dhaif. Dan berkata setengah mutakallimin, apa dia kata ni? Maqalul qaul bagi berkata, bermula beberapa ta'alluq itu bagi sifat maknawiyah. Jadi ada juga ulama mutakallimin yang kata bukan sifat ma'ani saja ada ta'alluq ni, sifat maknawiyah pun ada. Itu dah. Habis itu. Ini pendapat yang dhaif ni, yang lemah ni. Habis itu tu. Dan ni wawul hal. Dan ni wawul hal. Padahal sedangkan bahasa kita lah ni, sedangkan wawul hal. Waw tu kalau dalam Arab tu waw, dan tu waw tu dihantarkan maknanya lil hali, dia panggil wawul hal, padahal. Terjemah dulu padahal, terjemah dah ni sedangkan. Setengah ulama mutakallimin kata ta'alluq tu ada juga sifat maknawiyah, sedangkan tiada berkata oleh seorang pun daripada ulama begitu bahawa ta'alluq itu bagi ma'ani dan maknawiyah. Bagaimana boleh ada sebahagian ulama mutakallimin kata si ta'alluq tu ada juga pada sifat maknawiyah, sedangkan tak ada seorang ulama yang mengisbat, yang mengikrarkan, orang panggil dakwaan sebahagian mutakallimin seperti itu. Dan jika tiada, nescaya berhimpun yang memberi bekas atas yang satu. Dan jika tiada, mana ni? Nanti. Kejap. Tak boleh rekod sendiri. Nanti ada kedak tak tahu sebabnya hak ni bukan dalam kitab Faridah, ni di luar daripada kitab Faridah, nota kaki Syekh Ahmad deh. Ni tak tahu dia syarah pada. Sekejap kita tengok dulu. Mana ni? Oh, tak ada. Kita nak takdir mana? Dan jika tiada, jika tiada apa tu? Dan jika tiada, yakni tiada berkata oleh seorang daripada ulama bahawa ta'alluq itu bagi ma'ani dan maknawiyah. Begitulah. Zahirnya nampak gitulah. Dan jika tiada, ni payah kita ni kecek rekah, tak ada gapo. Tak ada gapo. Dalam syarah pun tak ada tolong kita ni. Masa mengaji dulu pun berkali tidur masa ni kot. Dan jika tiada berkata oleh seorang, dan jika tiada, yakni dan jika ni betul kena Fatihah dulu ke musannif. Allah.
Betul Tok Guru ayat. Kita nak baca kitab ni kena baca teh dulu ke tuan pengarang kita. Yang marilah. Dan jika tiada berkata oleh seorang daripada ulama bahawa ta'alluq itu bagi sifat ma'ani dan ma'nawiyah. Dua kali tiada dengan makna isbat. Gitu dah. Ya. Dan jika tiada berkata dengan makna jika ada yang berkata. Tu. Faham tak? Nafi isbat. Gitu dah. Dan jika tiada berkata oleh seorang daripada ulama. Gitu. Jadi kalau nafi jadi isbat. Artinya dan jika ada ulama yang berkata bahawa ta'alluq itu ada kepada sifat ma'ani dan sifat ma'nawiyah. Begitu. Dah. Allah Syekh Ahmad. Aku ngaji lu tidur sini. Tak ada topik apa ni. Nah, jawabnya nescaya berhimpun dua yang memberi bekas atas yang satu. Nah, jadi sifat kudrat ta'alluqnya mengada. Contoh, kaunuhu qadiran, keadaannya Allah yang mempunyai sifat berkuasa, ada ta'alluq juga. Lepas tu ta'alluqnya apa? Mengada juga. Kalau gitu setiap kali buat satu makhluk, dua yang memberi bekas. Mana? Kudrat satu, kaunuhu qadiran satu. Mana boleh itu? Mustahil. Nah, sedangkan Allah Ta'ala wahdaniyah fis sifat, bersangatan esa Allah Ta'ala sangat-sangat pada segala sifatnya. Apa? Yakni sifat Allah Ta'ala tu banyak, tapi sejenis saja. Nah, apa maksud? Yakni sifat Allah Ta'ala tu banyak, sejenis saja. Satu kudrat dengan makna berkuasa. Adapun dua tiga kudrat, tapi hak ni berkuasa, hak ni kuasa, hak ni berkuasa, tak apa. Hak naknya satu je berkuasa. Sebab hak tu hak ada ta'alluq. Ada khija. Orang panggil ada bidang kuasa, ada urusan dia. Apa urusan kudrat? Mengada, meniada. Kalau kita kata ada ulama yang mengatakan sifat ma'ani dan sifat ma'nawiyah dua-dua ada ta'alluq. Ambil saja tu. Kudrat dengan kaunuhu qadiran. Jadi apakah ta'alluq sifat kudrat? Mengada. Kaunuhu qadiran, mengada juga. Sebab apa? Tak reti kaunuhu qadiran kalau tidak reti ada di kudrat. Nah, kalau tidak ada kudrat, tak reti kaunuhu qadiran. Nah, tu. Apa tu? Sama, ta'alluq sama, mengada. Kalau gitu lazim memberi bekas dua kudrat di atas satu makhluk, satu mungkin. Mustahil. Mustahil kan mengaji dah ke burhanut tawarud, burhanut tawanu, sifat wahdaniyah dulu. Tak ingat dah. Kena ulang balik. Tak ingat kena ulang balik. Tu dah. Allah. Dan jika tiada berkata dengan makna dan jika ada ulama yang berkata bahawa ta'alluq itu ada bagi sifat ma'ani dan ma'nawiyah, nescaya jawab bagi jika nescaya berhimpun oleh dua yang memberi bekas atas yang satu, atas makhluk yang satu. Mustahil. Nah, satu benda yang tidak boleh dibelah, dikerak, dikrisik, tiba-tiba ada dua muasir di atas satu asar yang tak boleh dibelah, dikerak, dikrisik. Tak terima dengarkan. Nah, tu. Atau ni atah pada kata berhimpun dua yang memberi bekas atas yang satu. Pasal sepepak baru katanya. Dan jika tiada berkata seorang pun daripada ulama bahawa ta'alluq itu ada bagi sifat ma'ani dan ma'nawiyah dengan makna ada ulama yang berkata seperti demikian itu, nescaya lazim tahsilul hasil, mengadakan benda yang dah ada. Mana contohnya? Satu makhluk ni hak mana ta'alluq yang mengenai atau yang memberi bekas di atas satu makhluk tu? Kita kata kudrat. Kudrat yang memberi bekas. Lepas tu kaunuhu qadiran memberi bekas juga selepas daripada kudrat. Kalau gitu kaunuhu qadiran
hijanya tahsilul hasil, menghasilkan benda yang telah hasil dah oleh kudrat, mustahil. Nah, atau kaunuhu qadiran, yang buat satu makhluk, lepas tu kudrat pun buat juga lepas pada tu. Jadi kaunuhu qadiran buat dah makhluk ni, lepas tu kudrat pun buat pula makhluk tu juga, hak tu juga, bukan hak lain dah, hak tu juga tahsilul hasil bang. Kau sama ada memberi bekah, dua yang memberi bekah pada satu makhluk ataupun tahsilul hasil, dua-dua ni mustahil pada akal. Maka tak terima kata ada selain daripada sifat ma'ani yang mempunyai ta'alluq. Tak ada. Lepas tu hanya sifat ma'ani sahaja yang mempunyai ta'alluq. Gitu dah. Tu. Nanti dia nak tulis dulu, takut dia terlupa. Ya, nusrah Allah Ta'ala ni tak turun sama-sama dekat sini. Takut terlupa nak petihah kau esok mana tahu. Baik. Jadi dhabit gitulah. Dan jika tiada, tiada yang berkata dengan makna ada yang berkata. Nah, nafi jadi isbat. Nafi dua kali jadi isbat. Isbat nafi. Nah, nafi isbat. Gitu. Habis. Intaha. Habislah sub perkataan Syekh Ahmad bin Muhammad Zain bin Mustafa bin Muhammad Al-Fatani. Ala kulli hanya qaul muhaqqiqun, qaul yang tahqiq, qaul muhaqqaq, dia panggil qaul yang muhaqqaq, qaul yang mempunyai dalil. Ialah qaul yang mempunyai hujjah, mengisbat, mengikrar, mentakrirkan, menghuraikan, menetapkan bahawasanya hanya sifat ma'ani saja yang mempunyai ta'alluq, yang mempunyai bidang kuasa urusan kerja. Habis situ. Dan tiada wajib atas tiap-tiap mukallaf. Akan takdir lagi tu. Dan tiada wajib akan sebagai wajib aini. Begitu. Tak nafi kata wajib fardu kifayah tu Nah. Enggak orang lain ni tiga apa mengaji ilmu tauhid ni wajib. Dia reti wajib ni semaya Nah, Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillah, lega ya Allah, saya dah boleh menunaikan kewajipan. Perut tak reti ilmu tauhid. Nah, tok guru duk mengajar ilmu tauhid, perut dia tak reti ilmu tauhid. Turun congek-congek duduk kedai kopi sakak pok minum kopi. Nah, maka orang ni meninggalkan kewajipan yang fardu ain kalau dikira dari segi darjat lebih wajib daripada sembahyang maghrib tadi. Apa lagu tu sah? Ya, moga akidah. Semaya ni hisab tak gerak di pada masya. Tapi iman ni hisab dalam kubur selalu dah. Tak ada kena tiup sangka kala yang kedua Dekat sini. Hak mana hak lebih tinggi kewajipan? Mana dalilnya? Bapanya dalam Quran sebut kan. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون وأن هذا صراطي مستقيما. Demi sesungguhnya inilah satu jalanku yang lurus. Mana jalanku yang lurus tu? Dalam ayat lain Tuhan suruh Nabi raya. Qul, kata hai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin. Katakanlah ya Nabi Muhammad, inilah satu jalanku menyeru manusia akan Allah, kena Tuhan, ala basiratin, di atas dalil yang jelas. Nah, maka kita duk mengaji kena Tuhan, kena hukum sifat Tuhan ni. Satu perintah, mana dalil? Fattabi'u, maka wajib mengikut akan jalan Nabi Hafsah tadi. Tu tengok. Maka al-amru hakikatan lil wujub. Perintah dalam Quran itu hakikat maknanya wajib. Nah, hakikat maknanya wajib. Wajib apa? Aini. Wajib fardu ain. Ngaji ilmu akidah, ilmu tauhid. Wala tattabi'us subula, jangan duk ikut jalan-jalan yang lain.
fatafarraqa bikum an sabilih, nanti mu bercerai daripada satu jalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tak mengaji, nak ikut buano, nak jauhi lagu mana? Padahal dia kata zalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Demikianlah bagi kamu wasiat untuk kamu dengan dia, mudah-mudahan kamu bertakwa. Apa takwa? Imtithalu awamiri wajtinabun nawahi. Buat apa yang disuruh oleh Allah. Apa? Fattabi'uh, ikut olehmu akan jalan Nabi tadi. Mana? Ad'u ila Allah ala basirati. Wajtinabun nawahi, tinggal apa yang ditegah oleh Tuhan. Wala tattabi'us subula. Jangan ikut jalan-jalan yang lain. Maka nak ikut tak seikut dia lagu mana kalau tak mengaji? Nak ikut lagu mana? Tak seikut lagu mana? Hak tu yang terpengaruh dengan akidah-akidah selain daripada ahli sunnah wal jamaah. Kita tengok serba comel, dahi hitam, janggut panjang sikit, ada putih hitam sikit, nampak? Warna cekung muka. Ada ridak juga atas bahu. Dia kata ini hebat ni. Tak mungkin salah ni. Padahal duk mengajar akidah Syiah Ismailiyah Batiniyah. Padahal duk mengajar akidah Palasipo. Sudah. Bila orang tegur, dia kata awak ni ustaz je, ini syekh ni, jangan main-main. Ilmu hak awak tu dalam kitab, ini ilmu dalam dada. Wow. Padahal kalau orang ngaji kitab Jawi ni, kitab Tuhfatur Raghibi, fi bayani haqiqatil imanil mu'mini wa ma yufsiduhu wa ma yufsiduhu biriddatil murtaddi, karangan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Cukup dah tahu. Ini tak betul ni akidah Ismailiyah. Tapi tak mengaji. Jangan nak mengaji hak 72 firqah hak sesat tu untuk fajtanibu, jauhi olehmu jalan-jalan 72 firqah. Fattabi'u pun tak mengaji. Ya tahu lepas mayat, alhamdulillah, syukur boleh buat kewajipan. Padahal tak reti hak wajib ni. Ni fardu ain. Tengok. Tengok. Dan tiada wajib, yakni akan sebagai wujub aini. Tak wajib sini sebagai wajib fardu ain. Lepas tu wajib juga kah? Wajib sebagai wajib fardu kifayatin. Wajib sebagai fardu kifayah. Itu dah. Artinya apa? Perkara hak dia nak sebut lepas ni wajib kena ada dalam jarak masafatil qasri. Jarak 2 marhalah kena ada orang yang reti, mahir. Kalau tak ada, jadi fardu ain habis, dosa habis. Itu fardu kifayah. Idza qamal ba'du fi masafatil qasri saqatat 'anil baqina. Bila ada dah sebahagian yang menunaikan perkara tersebut dalam jarak 2 marhalah, barulah gugur kewajipan tersebut di atas yang tinggal lagi, baru jadi fardu kifayah. Ingat tu fardu kifayah tu lagu tu. Bukan fardu kifayah ada tu. Siapa? Ada tu siapa? Acoyak siapa? Adalah tu orang hak ngaji, hak hurai pandai tu. Siapa? Ada. Madrasah pondok ada kan? Elon ni pondok madrasah pun orang nak musuh lah ni. Pondok ngaji ilmu orang buat musuh. Tahfiz pak ngapa Quran orang buat musuh. Tak boleh ada salah sikit. Biasalah tu, ada salah sikit. Goreng kakak nak dah di Facebook ke apa ni. Biar tak tahu hujung pakar lagi pun. Hanya dinilai dengan video. Hanya tengok video, tak tahu pucuk video tu lagu mana, sebab apa, tak tahu. Yang penting tengok di video tu. Yang penting video ada. Kalau betul tak kena lapor ke polis lah. Biar polis buat siasatan. Salah dituduh di mahkamah. Tak kira siapa lah, ustaz ke, piu ke, tok syekh ke. Dia tak ada orang panggil yang berkecuali di mata undang-undang. Salah kena tuduh lah.
Kalau tak salah, tak berhenti, tak terbukti bersalah, alhamdulillah, tak bersalah. Kita tak ada apa-apa lagi, polis tak ada habis siasat lagi. Jadi tu hakim dah dalam Facebook ni. Nah, madrasah bangsa lah, macam-macam, madrasah celaka lah. Padahal madrasah tu tempat nak pulih ke orang dadah. Bukan senang lah tak nak pulih orang dadah ni. Orang dadah ni orang hak ghaib akal. Ghaib akal. Tenggelam akal. Lepas tu kira-kira kita boleh layan seperti manusia yang punya akal. Itu. Jadi nak didik orang dadah ni kena layan macam kita layan orang ada akal ni. Gosok atas belakang, tuan haji, encik, tafadhal minum. Tepuk aman-aman gitu. Boleh layan lagu tu. Bodoh 14 kali lah atas belakang kalau layan orang tak ada akal tu supaya orang ada akal. Itu Bukan orang ni lebih teruk pada menantai lagi kalau dia menagih dadah ni. Muk je kelar lagi. Ibu bapa je bunuh lagi kalau dia nak dadah. Ada apa? Maka tempat pemulihan ni ada disiplin dia. Undang-undang dia. Bagaimana nak pulih orang dadah? Tak sama siapa lah kita tak kerti kan? Mesti dilayan seperti manusia. Waduh, mu nak layan orang dadah seperti manusia. Soalnya manusia kau orang ngisap dadah ni. Kalau sampai nanti dia bunuh mak opak sendiri, manusia kalau gitu. Ada binatang yang bunuh mak opak anak sendiri. Ada. Jadi sebab tu kata Tok Guru Athaillah, dia dulu pun tak setuju juga. Ada satu orang kiai nama Kiai Syuhud. Dia pergi tengok di pondok tu, pondok Kiai Syuhud ni, cara dia layan orang dadah ni teruk lebih pada menantai lagi. Duduk oleh penjara, teruk lah. Dengan pakai spendo saja, tak semaya, situlah makan, situlah berok, situlah kecing. Selama 4 bulan kena duduk lagu tu. Jadi Tok Guru Athaillah kritik. Ni cerita sendiri ni. Kata saya mula-mula, tak setuju. Apa benda kiai ni buat khianat pada manusia. Di mana martabat manusia kita kena akak. Walaqad karramna bani Adam. Ada tu ni. Dia nak semaya macam mana? Tahik pun situ, air kecing pun situ, makan pun situ. Tak tutup aurat pula tu, spendo saja. Mandi bau cucur air macam basuh kereta gitu. Sabu-sabu tak ada bau gitu. Jadi kiai tu kata, orang yang sudah menagih dada, sudah ketagih dada ni, soalnya dia punya akal ke seperti manusia? Jangan kata seperti manusia, seperti binatang saja. Cuba tanya, seperti binatang saja sudah ada akal seperti binatang ke? Jangan kata manusia, seperti binatang ada ke? Tak ada. Maka syarat sah semaya ini berakal. Jadi biar dia punya akal dulu sebelum dia nak semaya. Lagu tu kita mengaji saja dah tu. Syarat sah sembahyang 9. Syarat wajib semaya ada 10. Satunya berakal. Akil, balik. Rupa bila nak laksana tak reti kita nak dilam. Mak mana berakal, mana tak berakal. Lebih teruk lagi cahaya orang menagih dah ada cerita. Lebih teruk lagi. Saya dipukul, saya dibuli, saya dikatok dengan besi atas kepala, diliwat berkali-kali, musing nak liwat. Soalnya apa tak lapor boleh. Ataupun lapor, maka bila lapor hatta medical check up. Medical check up awak keluar, tidak ada sebarang liwat, sebarang pukul, dera dan sebagainya. Lagu mana tu? Bohong tak tu? Laporan palsu. Sebab tu hari ni kena tuduh di mahkamah tu, laporan palsu. Maka kita jangan duduk itu, jangan duduk laju sangat. Lebih laju pada laju ni bahaya. Kita tak tahu. Muju ada orang nak didik masyarakat hak terjadi sampah masyarakat supaya boleh bermanfaat untuk masyarakat. Saya ni tengok sendiri dengan mata kepala saya, bekas-bekas pelajar madrasah Darus Salihin Jalan Kebun hok duk geger 2-3 hari ni lah. Saya sendiri tengok jadi bermanfaat untuk masyarakat. Boleh urus jenazah, boleh talqin mayat, boleh mandi jenazah, boleh buat bangunan itu ini macam-macam. Ada kontraktor pun jadi kontraktor. Hok jadi kontraktor tu dulu nak bakar pondok
Ustaz Khairul Darus Solihin tu nak bakar sebab marah. Sebab apa? Nak cabut setan dadah ni. Najis. Khaba'is dadah ni bukan senang. Allah. Jadi kita ni kalau tak mampu buat, jangan kita tambah masalah. Nah, paling kurang kita tawakal. Tu pun wujud dah. Ambo ni bela sebab ambo tahu dalam hal ni dia tak bersalah. Dia difitnah. Abang tak mau bela habis-habis saya tu biar orang maki sungguh. Kita tengok dalam Facebook aku. Habis orang maki. Penonggeng agama, penonggang agama, penonggeng macam-macam. Akhirnya bertanya, apa khabar penunggang fitnah? Nah, sihat tak hari ni? Ni. Rupa-rupanya yang membuat laporan polis, yang buat sidang media kata itu, kata ini. Nah, macam-macam duk sembuh tahik fitnah kepada pihak madrasah tu. Ini dituduh di mahkamah sebab buat laporan palsu. Aku tanya, apa khabar? Apa khabar penunggang fitnah? Maka kita jangan jadi gitu. Dah lah madrasah di Selangor ni payah nak daftar kekal. Bukan tak daftar. Tapi bila tak cukup syarat. Mana syarat? Antaranya mesti tanah ni pembangunan. Baru dapat pengelusan daripada pihak PBT. Apabila tanah tu pertanian, dia tak boleh daftar kekal. Dia hanya boleh daftar sementara. Bila sementara, setiap tahun kena renew dan ada tempoh. Paling kurang, paling lama 4 tahun ke 5 tahun. Lepas tu tak boleh daftar dah. Pada orang mana? Undang-undang ni masalah dia orang buat undang-undang juga. Betul tak? Pas nak tukar syarat pertanian ke pembangunan, bukan RM2 bah bayar. Kita hanya pejabat tanah berapa puluh ribu nak bayar. Ia ikut berapa persegi. Puluh ribu. Pak kita nak buat surah 400,000 pun baru ada 130,000 baru. Lepas tu kalau nak bayar 40,000 untuk tukar syarat, Allah, baiklah aku buat surah siap dulu. Kan lagu tu nak tahu mana? Ini tidak berdaftar, beroperasi secara haram. Lepas tu kelak danduk, kelak disko baru beroperasi secara halal bangsa. Bangsa, saya panggil bangsa apa bangsa? Bangsa yang suka berita fitnah. Ringkas bangsa dia panggil. Itu lagu tu. Apa ustaz emosi? Memang emosi. Jahat sungguh. Habis emoji marah di emoji marah. Maki laknat, macam-macam. Ahli neraka, munafik, serban besar tu duduk susuk duit dalam serban. La haula wala quwata illa. Jadi hari ininya kena tuduh di mahkamah. Saya kata apa khabar penunggang fitnah? Boleh dah siap-siap ke kuda untuk merangkak di akhirat esok. Tak merangkak di dunia, merangkak di akhirat esok. Dicari pihak madrasah Darus Solihin. Kamu duduk maki hamu caci duk share benda-benda fitnah tu. Ini nak tuduh, ini fight saman 10 juta. Selesai masalah. Tu. Ni apa guna nama madrasah ni? Pusat pemulihan kan ni? Madrasah tu bahasa Arab. Tempat belajar. Jadi penagih dadah ni madrasah penagih dadah, tempat belajar penagih dadah. Apa? Nak ubah penagih dadah tu daripada lebih hina daripada tahap binatang, naik balik ke tahap manusia. Kerana manusia gitu. Summa radadnahu asfala sabili. Tuhan boleh bawa manusia ni serendah-rendah martabat. Tu. Walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim summa radadnahu asfala safili. Jadi gapo hak fardu kifayah kita tak mampu buat, jangan kita jadi orang yang menghalau orang lain buat. Pondok ni tepat nak lepas fardu kifayah. Pergi cari sekolah menengah mana mengaji nahwu, soroh, ma'ani, bayan, badai, istiqaq, wadha, usul fiqh, qawaid fiqh, ulumul hadis, masalah hadis. Ada. Sana mengaji bahasa Melayu, bahasa Inggeris, fizik, kimia, biologi, ekmek, mekmok, moktek, toktek. Ngaji hak tu. Hak tu pun fardu kifayah juga, tapi umurud dunyawiyah, hijah dunyawiyah. Memang orang kafir pun nak hijah dunia ni. Sebab tu pakat duk puja. Ada pun hak ni ulumuddiniyah. Fardu kifayah ulumuddiniyah ukhrawiyah. Maka sebab tu tak ada orang nak tengok anak.
Kita tak nafi, ada juga yang menunggang, ada. Nah, terutama tahfiz. Sebab apa? Sebab ya hak payah sekali. Tempat pemulihan dadah tu memang payah. Aku sedih tengok mudi dia tu macam orang gila, lebih gila pada orang gila. Dia. Berhadapan dengan anak murid hak gila-gila, bekas bunuh orang pun ada. Nah, macam-macam. Nah, jenayah-jenayah hak dia buat. Bukan dadah saja. Dadah tu umumlah. Hak majoriti 100 lebih tu majoritinya dadah. Tu payah. Sebab tu bukan madrasah tempat belajar, tapi madrasah tempat pemulihan akhlak. Tapi adalah pengajian orang Maiz Jaiz Puhata, ustaz-ustaz dia mengajar kita, mengajar fardu ain. Nah, kawan-kawan kita hak mengaji pondok-pondok di Indonesia ada Kiai Syamsu, ada Ustaz Angah Sunnah, tawar diri untuk khidmat mengajar kitab-kitab pada budak. Selain daripada dia berzikir dengan terapi zikir manakib, dia Kiai Khairul ni, Ustaz Khairul Umam ni, dia dapat orang panggil zikir manakib Syekh Abdul Qadirul Jalani daripada Kiai Muzaki Shah daripada Indonesia lah. Jadi dia bawa tu didik, bukan-bukan dadah berzikir, kurang tidur berzikir. Jadi daripada gila ke dadah, jadi manusia yang gila ke Tuhan Allah, manusia yang bertaubat. Jadi tepat tu tepat bertaubat tu. Nah, lepas tu bukan kata Tuhan sebut wallahu yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Itu Tuhan sebut kita. Sesungguhnya Allah amat cinta kepada orang yang banyak bertaubat. Lepas tu kita pergi cari pasar dengan tempat orang yang banyak bertaubat. Oh, alolah. Cari penyakit belaka lah tu. Orang banyak bertaubat ni kekasih Allah. Moga Allah cinta. Bila Tuhan cinta, kekasih Allah dah. Kekasih Allah. Man adali waliyan faqad azantu bil harbi. Jaga-jaga. Siapa yang buat musuh dengan wali aku, maka aku izinkan untuk perang dengan dia. Isytihar perang dengan dia. Maka jaga-jaga kita. Kita tak tahu. Nah, 150 tu, nah, hak mana hak betul-betul tobat sungguh. Ada. Mesti ada. Artinya kita tu melanggar orang panggil batas agama dengan sebab kita menyebar fitnah. Maka jangan ingat tu. Jadi benda hak kita tak mampu buat, jangan kita halal buat. Kerana hak tu melepaskan fardu kifayah kita. Kerana fardu kifayah idza qamal ba'du fi masafatil qasri saqatat anil baqi. Apabila ada sebahagian orang yang menunaikan dalam jarak 2 marhalah, gugur kewajipan tadi, baki lagi yang tinggal. Baru gugur, baru jadi fardu kifayah. Tak jadi fardu ain. Seolah-olah kalau tak ada siapa dia tu dah dosa habis, jadi fardu ain semua kena. Tapi ada orang tu lu buat. Lega lu dah ada kita, alhamdulillah, fardu kifayah lah kita. Tak wajib lah. Ni macam ni. Dan tiada wajib, yakni akan sebagai wujubu aini. Tak wajib sini, tak wajib fardu ain. Tidak ternafi wajib juga, tapi fardu kifayah. Tak wajib fardu ain atas tiap-tiap mukallaf. Itu isyarat fardu ain tu. Nah, tidak wajib fardu ain atas tiap-tiap mukallaf. Tidak wajib apa? Pak bagi wajib. Oleh mengetahuikan beberapa ta'alluq ini. Tak wajib. Jadi lega lah sikit kita ni. Nah, bukan mana tak wajib tu bulan depan pakai tak mari dah lah. Kata tak wajib ni kata. Nah, tak wajib maknanya kalau kita rasa payuh nak faham ta'alluq ni, jangan susah hati. Tak wajib fardu ain. Lepas tu ada dah orang yang melepas. Orang yang mengajar tu irti hurai tu ya lepas adalah kita tu daripada fardu ain pada fardu kifayah. Jadi kita tu jadi tak bimbang lah. Jadi jangan ingat kata nanti kita nak kita hurai ta'alluq ni jadi bengong pening, Allah payuhnya mengaji tauhid, malah aku mengaji lagu ni. Dah, hak tu hak fardu kifayah, hak payah tu. Hak kalau fardu ain tidak akan payah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tuhan tidak berat sesuatu hukum taklif melainkan apa yang mampu untuk kita ditaklif, dipikulkan. Itu. Kerana apa tidak wajib fardu ain? Ilah pada kata tiada wajib akan sebagai wajib aini. Itu dah. Tak wajib fardu ain kita tahu. Ta'alluq ni. Kerana ia beberapa ta'alluq ini
ialah setengah daripada bicara, yakni setengah daripada perbahasan yang dalam daripada ilmu ini. Dia panggil yang dalam ni, sebut dalam, noknya makna payah. Dia panggil min itlaqil lazim wa iradatil malzum. Sebut dalam, noknya payah. Kayak gitu kan? Bila dalam, payah tak? Payah. Cuba swimming pool tu tak dalam, senang tak kita nak berenang? Tak usah berenang, jalan kaki pun boleh. Tapi kalau hok dalam ni gak, hok tak pandai berenang, jawabnya lemah tu. Hok pandai berenang pun kena mengayuh dia kaki tangan dak tu ni. Lenguh kaki-kaki tangan-tangan. Duk tengah mengayuh. Payah tak? Payah. Jadi bila dalam lazimnya payah. Jadi sebutnya nak kena. Kerana ia bicara beberapa ta'alluq ini setengah daripada bicara, setengah daripada perbahasan yang dalam, yakni yang payah daripada ilmu ini. Dia panggil min ghawamid ilmil kalam, setengah daripada yang rumit-rumit, yang payah-payah di dalam perbahasan ilmu kalam. Itu dah. Maka sebab tu tidak wajib fardu ain, hanya fardu kifayah. Habis. Cuba tengok sikit angka 4 luar. Penting ni. Qauluhu qaulul musannifi, dan tiada wajib atas tiap-tiap mukallaf mengetahui, dan tiada wajib atas tiap-tiap mukallaf akan sebagai wajib fardu ain oleh mengetahui kan beberapa ta'alluq ini. Buat koma gitu. Dah, buat koma gitu. Buat kurungnya pakai koma dah. Demikianlah Mengitlaq ni mengata dengan secara totok tanpa kait, gitu. Mengitlaq mengata dengan secara totok tanpa kait oleh mereka itu ulama. Memanglah ulama kata lagu tu. Dan iaitu perkataan ulama mengatakan tak wajib atas tiap-tiap mukallaf tahu ngaji tentang ta'alluq sifat ma'ani ni zahir, nyata, jelas dengan nisbah kepada orang awam. Nisbah kita orang awam ni zahir sungguh lah. Apa? Payah tak kena berat atas orang awam. Betul tak? Zahir. Adapun dengan nisbah kepada yang lain daripada mereka itu orang awam. Tengok. Tu adapun dengan nisbah kepada yang lain, ini kepada orang yang lain daripada mereka itu orang awam. Mana siapa ni? Hak lain daripada orang awam. Ustaz. Tuk guru. Orang panggil tuk guru, tok syekh, baba, ustaz, kiai. Gus. Tak kira lah. Tapi Gus tu sebenarnya anak tuk guru je, anak kiai. Nisbah orang yang khawas, maknanya orang yang tertentu, orang yang khusus, bukan orang awam, orang kebanyakan. Maka tiada zahir demikian itu hukum. Mana tak nyata, tak jelas kata hukum tu tak wajib. Sebab apa? Kerana bahawasanya terkadang membawa oleh jahil dengan beberapa ta'alluq ini kepada i'tiqadkan bahawasa Allah Ta'ala itu kuasa bahawa mengambil ia Allah akan anak. Tengok. Ni betul ni. Syekh Ahmad kata lagu ni lagi tak ni memang depan mata saya sendiri berlaku. Tiap-tiap kali sampai sini saya akan cerita. Masa mula-mula balik Mesir, satu hari tu lepas balik tengok wayang. Pawagam ni. Tu ada cerita mak kilau tak ada lagi. Cerita yang putih apa tahu, cerita gocoh Jadi kita pun singgah sembahyang maghrib di satu masjid di KL Lumpur. Masjid mana adalah. Jadi sudah sembahyang maghrib, tak ada lah pakai serban gini, seluar jing, baju cak korok, rambut pun panjang lepas atas belakang. Rambut panjang ni sipu bubuh gulung. Sudah semaya tengok ada kuliah maghrib. Ngajarnya ilmu tauhid. Masya-Allah, baguslah. Latih tu bagus. Ada ustaz-ustaz mengajar ilmu tauhid ni. Ni kita nak ni kemah akidah umat.
Jadi hamba pun tu pergi duduk dengar. Sedang molek masa tu yang ngajar sifat kudrat. Jadi dia tanya jemaah. Tuan-tuan, haji-haji ni, pakcik-pakcik ni nak tanya ni. Tuhan Maha Kuasa tak? Oh, kuasa, Maha Kuasa. Tuhan berkuasa. Soalan nak tanya. Tuhan kuasa tak buat anak dia? Sudah. Nah, dah Tuhan kuasa kan? Tuhan boleh tak buat anak dia? Tuhan mampu tak buat bini dia? Tak berani tu ayah depan nak jawab ya. Nak healing, nak anggut tak berani, sama banyak dah tu ni. Kuasa tak tanya? Mana tak ada jawab ni? Ngaji sifat kudrat Tuhan bersifat dengan berkuasa. Berkuasa ya tu tak tepat dah tu. Tapi tak apalah tu nya. Nah, tidak perkara hak besar. Ni hak perkara besar. Sayang sekali ustaz tu jawab. Jawabnya Tuhan kuasa, tuan-tuan. Sudah. Tuhan kuasa ke? Dia boleh buat gapo dia nak. Dia nak buat anak dia boleh, nak buat bini dia boleh. Cuma dia tak anak je. Dia tak ampuh je. Macam kita lah. Dah kita kenyang dah makan pizza. Nah, dia mau suap Kentucky Fried Chicken. Tak zero. Boleh tak kita nak makan? Boleh, mampu, kuasa. Tapi moga kenyang dah kena pizza sebulak. Sekeping apa? Sebulak pizza tu kita sorang, nonyeh dah kenyangnya. Tak nak makan dah kita Kentucky. Paruk kata Astaghfirullahalazim. Betul kata Syekh Ahmad ni. Nah. Jadi kalau kata tak wajib sini kepada orang awam, jelas. Orang awam tak mengajar. Tebing-tebing pun yang ngajar hak fardu ain gitu je, kanak bini dia dah. Tuhan ada. Tuhan mesti ada, tak ada Tuhan tentu tidak. Nah. Dia sedia dalilnya alam ni gitu ya, tak ada tu. Tapi kalau untuk orang yang bukan awam seperti alim ulama, tutup guru, ustaz, tak zahir tu kata tak wajib tu. Takut jadi apa ni? Luluh tauliyah tu mengajar. Nah, boleh. Tengok. Sebab dia kata, kerana apa tidak zahir hukum tak wajib kepada orang yang bukan awam, yakni orang khawas, orang khusus seperti tutup guru, ustaz-ustaz. Kerana bahawasanya terkadang bukan sama-sama, jaga-jaga sekali. Tu sekali tu hamba jumpa ustaz lagu tu. Tapi sahur tu ustaz tu membawa oleh jahil dengan beberapa ta'alluq ini, membawa ta'alluq pada kata membawa kepada iktikad, pegangan, berpegang akan bahawasa Allah Ta'ala itu kuasa, bahawa mengambil ia Allah akan tak betul. Nah, kalau kata Allah berkuasa buat anak dia, bermakna anak Allah tu bukan mustahil akal, mungkin pada akal gitu. Jadi Kristian boleh jadi betul, Yahudi boleh jadi betul. Apa? Dah Kristian kata Al-Masih ibnullah, qala al-Yahud Uzairun ibnullah. Nah, jadi anak bagi Allah bukan mustahil akal kalau itu. Lepas tu harus pada akal. Boleh jadi ada, boleh jadi tak ada. Apa? Dah Allah kuasa buat. Bergerak tu. Berat tu. Nampak macam rengel jawab dia ni. Tak kena tu. Qiyah dia tu qiyah pasik. Qiyah syahid alal ghaib dia panggil. Qiyah pasik tak betul tu. Juga qiyah kita ni kenyang dah. Tak boleh makan nasi. Tak boleh makan nasi. Boleh lagi nak makan. Mana boleh itu. Ni bukan kerja makan nasi. Makan nasi ni kerja Tuhan ni. Hukum ketuhanan ni. Nah. Atau mengadamkan dirinya. Mengadam ni meniadakan dirinya. Jadi kalau tanya Tuhan boleh tak meniadakan diri dia? Berat. Nah, dah Tuhan kuasa kan? Tuhan boleh buat belaka gitu. Jangan. Nah, ta'alluq sifat kudrat ni berhadap pada perkara mungkin, perkara jaiz. Apa? Ma yasihu fil aqli wujuduhu ay thubutuhu taratan wa adamuhu ay intifa'uhu taratan ukhra. Perkara yang sah pada akal, sungguh adanya atau sungguhnya pada satu masa, dan tiadanya atau tidaknya pada satu masa yang lain. Mana terima ada, terima tak ada. Perkara tu hak Tuhan berhadap dengan kudrat dia. Adapun anak bagi Allah itu perkara tentu tidak, lagi tak ada. Kudrat nak hadap ke mana? Nah, meniadakan Allah meniadakan diri dia, boleh meniadakan zat dia. Sedangkan ada Allah tu wajib, betul tak? Wajib akal. Mana? Perkara tentu sungguh tak terima nak kata tidak.
Tiba-tiba boleh ke Tuhan meniadakan benda tu? Meniadakan diri dia? Tak boleh. Kenapa? Kerana kudrat dia tidak berhadap kepada perkara yang tentu sungguh tentu ada. Kudrat dia tidak menghadap kepada perkara yang tentu tidak dan tak ada. Kudrat Allah tidak berhadap kepada perkara tentu sungguh tentu ada. Kudrat Allah tidak berhadap kepada perkara yang tentu tidak dan tentu tak ada. Lepas tu kudrat Allah berhadap pada apa? Perkara yang terima ada, terima sungguh, terima tidak, terima tak ada. Dah. Hak tu. Jadi kena tahu juga. Orang panggil ta'alluq ni, kalau tidak jadi ngajar apa tu? Atau lain daripada demikian itu. Apa lain pada demikian itu? Bayan pada kata lain daripada demikian itu. Daripada mempasak yang daripada fasak, daripada kerosakan. Itu fasak tu kerosakan yang tiada terhingga. Oh, tak boleh nak bila lah kerosakan dalam iktikad dalam agama ni. Nah, kalau tak mengaji sungguh, wallahu ta'ala a'lam. Allah yang Maha amat mengetahui. A'lam tu isim tafdhil tapi laisa min babit tafdhil. Allahu a'lam, Allah yang Maha amat mengetahui. Kena kata itu. Tengok Allah yang lebih mengetahui, kita pun tahu juga sikit-sikit. Cuma tu lebih sikit daripada kita. Jangan salah tu pasal makna itu ni. Allah yang Maha amat mengetahui, kita tak tahu sikit abu. Gitu eh. Itu dia panggil sirah tabarri, dia panggil berlepas diri. Jadi betul sungguh ni Syekh Ahmad kata. Sebab ambo jumpa depan mata dah orang ngajar lagu tu. Nah, Tuhan boleh buat bini dia tapi dia tak ambuh je. Oh, berat cakap gitu. Nah, sedangkan anak bagi Allah perkara tentu tidak lagi tak ada. Lam yalid walam yulad. Tidak diperanak dan tidak beranak. Itu. Tapi oleh kerana dia tak mengaji betul kali tu. Nah, dia kira Tuhan kuasa belaka nak buat. Lepas tu lemah lah Tuhan. Tuhan tak boleh buat anak ke dia, tak boleh buat bini dia, tak boleh buat mak pak dia. Orang tak panggil lemah tu bodoh dia ni. Orang panggil bukan hijau dia. Nah, lemah-lemah ni kalau hijau dia tapi dia tak boleh buat, tu baru lemah. Macam beruk tak pandai panjat pokoknya. Baru kita kata beruk po ni bodoh, lemah ni. Nah, betul. Nah, tapi kalau gajah tak pandai pokok, tak pandai panjat pokoknya, kita pergi marah ke dia. Ni gajah besar sia-sia, tengok tubuh mepok gemuk dia semua, nak panjat pokoknya tak pandai. Bodoh gajah ni. Hak bodoh tu kita. Gajah tu tengok kecil besar kata mata ni, aku jirit tu bit tahi baru tahu. Nah, bukan kerja gajah panjat pokoknya. Dia dah kerja gajah ni aku kayu balok. Nah, tu waktu umbai pokok, tu baru kerja gajah. Jadi tak boleh nak kata lemah kalau bukan hijau dia. Betul tak? Jadi kudrat ni bukan hijau dia buat benda wajib, benda mustahil akal. Hijau kudrat buat perkara yang mungkin pada akal, yang jaiz pada akal. Gitu dah. Jadi kalau tak tahu ta'alluq ni bagi orang yang nak mengajar, orang tok guru, orang ustaz, bahaya. Maka tak nampak kata tak wajib. Wajib atas orang yang khawas kena mengaji ta'alluq. Jadi kalau siapa niat dah dalam hati, aku ngaji ni siapa boleh mengajar, aku nak mengajar pula mana, nak ambil tauliah. Jangan buat tidur masa ngaji ta'alluq ni. Nah, kena segar putih mata ni. Sebab awak sendiri memilih untuk awak jadi orang khawas dah. Saya ngaji ni untuk mengajar. Mereka saya ngaji ni lepas pada anja. Tak apa. Orang awam tak apa. Jadi kalau lepas ni ta'alluq, tanjizi qadim, suluhi qadim, tanjizi hadis, qubdah. Nata pula Ustaz Usyarah sakit denyut kepala aku malah dah ngaji tauhid. Jangan. Sebab itu bukan fardu ain. Saya orang awam Ustaz. Tak apa. Dengar saja-saja. Berasa lecah liur kat itu curah kok luar gitu. Nanti ni. Wallahu a'lam. Berarti situlah wa ilmuhu adam. Sambung nanti semulanya tanda molek deh. Kita ambo ni tak boleh tanda dah. Sebab tu ambo duk tanya semua tu. Maka satu ta'alluq daripada yang 7 itu ialah ta'alluq suluhiyyun qadimun. Wallahu a'lam wa ilmuhu adam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajlihi wa ajlihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam. Wa nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilayha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad wa na'udzu bika minan nar
وما يقرب إليها من قول وعمل ونية واعتقاد ونسألك من خير ما سلك عبدك رسولك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم فقهنا علم الشريعة والمعرفة والطريقة والحقيقة واستعملنا بها بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رب فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.